Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Nur Rahim Nurwagini dan rakan saya Muhammad Ibrahim bin Suhaimi akan membentangkan tentang sosioekonomi masyarakat di negeri Sabah. Okey, kita masuk apa itu ekonomi. Ekonomi ialah yang pertama merupakan faktor penting pembangunan sesebuah kawasan. Kita dapat tahu kerana ekonomi merupakan aspek yang dititik beratkan oleh sesebuah negeri untuk berkembang maju dan berdaya saing dengan negara-negara lain di sekitar Malaysia, terutamanya di kawasan Asia Tenggara. Seterusnya ialah bentuk muka bumi dan geografi. Okey, bentuk muka bumi dan geografi ini merupakan faktor di mana sesebuah ekonomi itu berkembang dan terus dimajukan oleh sesebuah badan kerajaan untuk menghasilkan ekonomi yang stabil dan mapan bagi sesebuah negara. Okey, seterusnya ialah bahan mentah dan kawasan rekreasi. Okey, bahan mentah adalah perkara asas yang perlu dimiliki dalam sesebuah negara. Perkara ini terutamanya negeri Sabah mempunyai banyak hasil hutan, terutama seperti kayu balak, ladi hitam, gambir, dan kawasan rekreasi seperti pantai-pantai di sempurna Sabah dan zoo negara yang mempunyai hantar besar di negara nya, iaitu bunga Rafflesia. Seterusnya adalah populasi penduduk bagi sebuah negara, sebuah kawasan. Okey, populasi penduduk memang sinonim bagi sebuah kawasan dan tidak mustahil kawasan itu boleh dimajukan kerana adanya masyarakat yang berbilang bangsa dan bersatu hati dalam membangunkan ekonomi sesebuah kawasan itu. Seterusnya kita masuk kepada sejarah negeri Sabah. Okey, sebelum kita masuk ke cerita lain, kita masuk sejarahnya dulu. Okey, sejarah Sabah tercipta hasil daripada nama pisang. Okey, kita tahu kalau kita kebiasaannya kita bagi nama bergantung apa yang terfikir, apa yang terlintas dalam fikiran kita. Jadi di masa zaman ni, zaman mula-mula Sabah wujud, dia diambil daripada nama pokok pisang. Okey, iaitu pokok pisang Sabah pada mulanya, dan pisang itu sekarang dikenali sebagai pokok pisang menurun. Seterusnya ialah pada abad ke-15, di mana kita tahu abad ke-15 ni zaman penjajahan British ke tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, pada abad ke-15 ni kita mula nampak yang nama Sabah mula digunakan. Seterusnya ialah syarikat berpiagam Borneo Utara. Okey, kita nak tengok kan pada pemerintahan syarikat berpiagam Borneo Utara ni, atau lebih dikenali singkatannya SBUB. Okey, pada zaman pemerintahan SBUB ini, nama Sabah digantikan kepada Borneo Utara. Seterusnya adalah serangan Jepun. Okey, pada pemerintahan SBUB ini ekonomi negeri Sabah atau masa zaman tu dikenali Borneo Utara, ekonominya berjalan seperti biasa. Namun semasa serangan Jepun ke Borneo Utara, sumber ekonomi menjadi tidak kukuh
kerana peperangan membuatkan sebuah kawasan itu menjadi rosak, hancur dan membuatkan Borneo Utara mengalami kerugian yang banyak dan tidak boleh disai oleh SBOB sepenuhnya, kerana mereka pun kerugian yang amat besar. Jadinya Jepun merupakan punca SBOB menarik diri untuk memerintah negeri Sabah pada ketika serangan Jepun, setelah serangan Jepun itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembentukan Malaysia. Okey, setelah masa yang serangan Jepun tu, Borneo Utara pergi dimiliki oleh kolonel besar British di Singapura. Okey, dan masa nak buat pembentukan Malaysia, negeri Sabah telah mentadbir negerinya sendiri. Dan untuk pemerintahan lebih teratur, membuatkan Tun Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika Perdana Menteri Malaysia pertama ketika itu membuat pembentukan Malaysia dengan menggabungkan tanah Melayu, iaitu Semenanjung Malaysia, dengan Sabah dan Sarawak, dan menjadilah nama Malaysia sampailah ke hari ini, iaitu pada 16 September 1963. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang negeri Sabah. Apa yang kita nak tahu latar belakangnya, iaitu apa yang ada kat dalam Sabah itu sendiri, negeri Sabah itu. Okay, yang pertama kita tahu negeri Sabah merupakan negeri yang kedua terbesar di Malaysia. Okay, negeri Sabah ni merupakan negeri yang kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak. Okay, seterusnya ialah dipenuhi pantai dan pulau. Okay, memang kita sedia maklum yang negeri Sabah ni banyak pulau. Yang negeri Sabah ni merupakan pulau di negeri Sabah ni merupakan pulau ketiga terbesar di dunia, dan menyebabkan ekonomi negeri Sabah maju sebab pelancongan, kerana pelancong lebih tertarik untuk melancong ke Sabah kerana pulau dan pantainya yang cantik dan bersih, membuatkan ekonomi mereka tetap cantik seperti biasa. Seterusnya ialah negeri di bawah Bayu. Okey, negeri di bawah Bayu ini ialah negeri Sabah. Kalau yang sekarang kita kenal Sabah negeri di bawah Bayu, kerana Sabah merupakan kawasan yang strategik daripada tiupan angin monsun dan menjadi tempat persinggahan untuk perdagangan, dan ianya terlindung daripada tiupan angin monsun yang terlalu kuat. Tu yang sampai orang gelar Sabah itu negeri di bawah Bayu. Seterusnya ialah populasi penduduk yang pelbagai. Seperti yang saya cakap tadi, Sabah mempunyai banyak bilangan etnik, iaitu seramai lebih kurang 33 etnik dan lebih daripada 50 dialek atau penggunaan bahasa yang pelbagai dalam populasi masyarakat di negeri Sabah. Sebab mereka ada bercampur dengan Filipina, iaitu di bahagian Sulu, dan Pulau Jawa di bahagian Indonesia. Okey, seterusnya ialah sumber ekonomi yang melimpah ruah. Kita dapat lihat Sabah walaupun jauh daripada Semenanjung Malaysia, ekonomi mereka tetap berjalan seiring dengan ekonomi di Semenanjung Malaysia, kerana mereka punya sumber ekonomi banyak sangat. Dan sebagai contoh,
sumber ekonomi pelancongan, pembuatan, kraft tangan mereka banyak, lagi perikanan, dan sebagainya. Ya. Jadinya tak mustahil lah negeri Sabah ni dikenali dan maju seiring dengan negeri-negeri di seluruh Malaysia. Okey, sekian daripada saya. Saya akan teruskan kepada rakan saya, Muhammad Ibrahim bin Suhaimi. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah saya akan menceritakan berkaitan dengan sosioekonomi di negeri Sabah. Jadi dalam sosioekonomi di negeri Sabah ini adalah yang pertama kita lihat daripada sektor perkhidmatan. Yang mana sektor perkhidmatan ni banyak digunakan di Malaysia, yang banyak menawarkan perkhidmatan di Malaysia untuk kegunaan semua orang. Kerajaan mengadakan program kerjasama melibatkan pelbagai pihak bagi mempromosikan kebudayaan, seni, adat, warisan sejarah serta flora dan fauna, yang mana perkhidmatan ini sangat penting agar dapat menarik pelancong luar untuk masuk ke Malaysia, untuk melawat Malaysia, untuk mengenal warisan-warisan dan budaya di Malaysia. Jadi itu sangat penting bagi Malaysia kerana alat-alat ini ataupun adat ataupun seni kebudayaan ini adalah aset negara. Aset negara untuk menarik pelancong asing datang ke Malaysia dan mengenal bagaimana budaya di Malaysia. Ia juga merupakan budaya ini budaya setempat, masyarakat dan kaum. Itu adalah budaya masing-masing yang mempunyai pelbagai budaya. Jadi itu yang kita dapat lihat kalau sebagai flora dan fauna. Kita ada hutan simpan, dan yang mana di hutan simpan itu kita menyimpan banyak flora dan fauna yang hampir pupus dan kita jaga, kita pelihara. Itu adalah poin yang sangat penting bagi saya dalam sektor perkhidmatan ni, bagaimana kerajaan mengubah dan menjalankan dengan baik. Itu adalah fungsi sektor perkhidmatan di negeri Sabah. Jadi yang kedua adalah sektor perlumbungan. Sektor perlumbungan pula adalah kita dapat lihat bahawa sektor perlumbungan ini dapat meningkatkan nilai pengeluaran dengan memperkenalkan teknologi pertanian hijau dan moden, yang mana pertanian hijau ni kita boleh definisikan sebagai mesra alam. Yes, mesra alam. Jadi itulah yang perlu kita laksanakan. Kita perlu mengambil tahu bagaimana sektor ini berperanan dan berfungsi dengan baik. Dia adalah sektor perlumbungan ni adalah mencari aset negara ataupun mencari seperti biji timah, barang-barang yang berharga dan dihasilkan serta dilakukan proses-proses yang tertentu. Seterusnya adalah sektor pembuatan. Sektor pembuatan ini melibatkan penerokaan terhadap industri hiliran berasaskan sumber biomas daripada sisa kelapa sawit dan perhutanan, yang mana kita tahu penerokaan hutan untuk kita dapatkan hasil-hasil hutan tanpa kita menjejaskan ekosistem dalam hutan tersebut. Jadinya penerokaan terhadap industri hiliran ini, kita setelah kita mengambil barang-barang ataupun kita ambil dari produk-produk daripada, kita ambil apa kata macam pokok jati, dahan dia, dia punya batang dia, kita ambil dan kita proses. Okey, jadi dalam proses tersebut kita perlu menggunakan seperti bahan-bahan yang mesra alam supaya tidak menjejaskan ekosistem udara, ekosistem laut ataupun sungai. Jadi itu sangat berperanan. Dan sebab itulah dikatakan sebagai sumber biomas. Biomas ni adalah bersifatkan alam semula jadi.
yang mana kita lakukan benda tu daripada sisa-sisa pertanian ataupun sisa-sisa daripada kita ambil sawit yang dah diperah minyaknya dan kita gunakan, kita manfaatkan, kita guna semula untuk manfaat yang lain. Jadi itu sangat penting kerana sektor pembuatan ini juga mempunyai peranan dalam industri di Malaysia. Seterusnya adalah sektor pembinaan. Okey, sektor pembinaan yang mana kita lihat di kawasan-kawasan setempat yang ingin membangun, naikkan bangunan, naikkan perumahan, naikkan itu, naikkan ini. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana meningkatkan ekonomi di Malaysia. Jadi dalam sektor pembinaan ini, pertumbuhan perlahan bagi subsektor bangunan kediaman dan bangunan bukan kediaman yang antaranya melibatkan pembinaan hotel baharu dan pembinaan kondominium termasuk taun villa. Jadi pembinaan ni banyak, luas, seperti rumah teres, rumah bertingkat, hotel, apartmen dan macam-macam lagi bangunan-bangunan seperti pencakar langit, bangunan syarikat, macam-macam. Jadi dalam sektor pembinaan di Sabah ini kita dapat lihat sebuah negeri yang mempunyai masa ataupun pada dulunya dia adalah ataupun kita kenali sebagai negeri Sabah ni adalah negeri yang banyak kawasan pedalaman. Itu adalah satu mentaliti yang salah kerana sekarang ni di Sabah banyak dah pembinaan-pembinaan sudah dinaik taraf. Tetapi ada juga di kalangan kaum-kaum ataupun masyarakat yang masih tinggal di pedalaman. Hal ini dapat kita buktikan bahawa negeri Sabah ini mempunyai universiti, mempunyai bangunan-bangunan dan mempunyai antara sektor perkhidmatan seperti sejarah warisan, adat, kaum Iban, banyak. Jadi itu adalah antara sosioekonomi yang berlaku di negeri Sabah. Seterusnya kita akan masuk kepada prestasi mengikut sektor, iaitu prestasi sektor sektor pertanian, sektor pembinaan, pelombongan dan pengkuarian, sektor pembuatan, sektor pembinaan. Jadi itu sangat memainkan peranan yang penting bagi kita untuk mengenal bagaimana sistem ekonomi ini berjalan. Baik, seterusnya saya akan cerita berkaitan sektor pembuatan di Sabah. Okey, sektor pembuatan ni seperti yang kita kenal adalah sektor pembuatan di Sabah merekodkan nilai tambah sebanyak 6.5 bilion pada tahun 2019 dan seterusnya menyumbang 7.6% kepada keseluruhan ekonomi Sabah, yang mana sektor pembuatan pada tahun 2019 berlaku peningkatan. Jadi peningkatan ini sangat baik kerana apa? Sebab sektor pembuatan ini meningkat kerana ada banyak permintaan daripada orang ramai. Maksudnya sektor ini berjalan dengan baik. Seterusnya adalah pertumbuhan yang direkodkan adalah pada aras negatif 0.6% berbanding 2.4% pada tahun sebelumnya. Prestasi menurun ini sebahagian besarnya disumbangkan oleh kumpulan minyak dan lemak daripada sayuran dan haiwan dan prosesan makanan. Okey, yang mana kita nampak di sini bahawa 0.6% pada tahun ini dan pada tahun lepas adalah 2.4%. Itu adalah satu jarak dan satu jurang yang sangat jauh. Kita dapat lihat di sini dalam sektor pembuatan. Lebih banyak yang kita dapat lihat kat sini adalah prestasi ini menurun dan sebahagian peratusan yang besar yang dapat disokong dan disupport dalam sektor ini adalah seperti minyak, kumpulan-kumpulan minyak dan lemak daripada sayuran dan haiwan dan prosesan makanan. Jadi masih tidak ada apa-apa yang mungkin kita boleh katakan sebagai jatuhnya 0.6% hingga 2.4% pertumbuhan sektor ini. Jadi kita dapat lihat ada sektor-sektor yang dapat menyokong kembali apabila sektor itu menurun. Jadi kita kena
perhatikan semula bagaimana kita jadikan ataupun kita tukarkan perkara-perkara yang seperti sisa-sisa tu kita gunakan kembali untuk fungsi yang lain. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk menjimatkan dan kita dapat gunakan dengan baik, kita manfaatkan barang tersebut dengan baik. Seterusnya adalah penyusutan prestasi bagi subsektor tersebut direkodkan pada negatif 3.0% berbanding 1.9% pada tahun 2018. Yang mana pada tahun 2019 negatif 3.0% berbanding 1.9% pada tahun 2018. Bermaksudnya adalah satu penurunan prestasi subsektor. Jadi kita dapat lihatlah bagaimana setiap subsektor dalam sosioekonomi ini, bahagian-bahagian kerajaan dan bahagian-bahagian yang tertentu telah merekodkan dan membuat penilaian adakah ia berlaku satu peningkatan dan kemerosotan. Jadi apabila berlaku peningkatan, apa yang perlu dibuat, dan apabila berlaku penurunan dan apa yang perlu dibuat. Jadi itu adalah tugas-tugas orang yang sepatutnya mengambil tugas ini. Seterusnya adalah aktiviti pembuatan minyak sawit mentah dan minyak sawit bertapis merupakan pemangkin kepada prestasi subsektor ini. Sabah merupakan negeri penyumbang utama bagi kedua-dua aktiviti tersebut. Okey, yang mana kita tahu minyak sawit banyak digunakan antara aset negara, iaitu kita sebagai pengeluar minyak yang sangat berkualiti. Jadi penghasilan minyak yang berkualiti ini sangat penting supaya kita dapat menarik lagi ramai pelabur-pelabur asing untuk membeli dan melabur di Malaysia. Jadi itu adalah salah satu taktik ataupun strategi negara yang tersendiri. Jadi antara yang kita dapat di sini kita boleh ambil iktibarlah bagaimana kita nak berjaya. Seperti dalam perniagaan, kita nak berjaya, kita kena hasilkan barang yang berkualiti. Selepas kita hasilkan barang yang berkualiti dan orang lain berpuas hati, jadi itulah kejayaan kita. Okey, sekian saja daripada saya dan daripada tim saya bersama Rahim bin Wagini. Terima kasih kerana menonton pembentangan kami.